Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton yang berada sekarang ini. Tak kisahlah anda berada di rumah ataupun sekarang ini berada di tempat kerja, ya. Sedang menantikan segmen di mana segmen yang akan berkongsi tentang pengalaman dalam segmen Inilah Ceritaku. Tapi sebelum kita bermula, suka untuk saya ingatkan hari ini kita agak terkejut, ya. Rakyat Malaysia terkejut dengan COVID-19 apabila 100 satu angka yang bagi saya ya Allah menggerunkan. Kita mintalah semoga tak ada apa-apa yang lebih besar terjadi, sebab kita akan ada pilihan raya tak silap saya, ya, untuk Sabah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda ingin mengikuti segmen yang berada setiap segmen Isnin sampai ke Jumaat, anda boleh ke YouTube channel kami, CTC FM. So di sana Boboy telah menyusun semua segmen yang berada pada CTC untuk malam ni juga akan berada di dalam YouTube, insya-Allah. Jadi yang lepas-lepas, kalau anda nak melihat, anda terus pergi ke CTC FM channel YouTube, kemudian subscribe, anda pilih saja, takkan tertinggal langsung, semua anda akan dapat ikuti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, episod 139 segmen Inilah Ceritaku, 8 September 2020. Hari ini saya bersama dengan seorang lagi pedagang mata wang asing kita, dan kita akan berkenalan dengan beliau. Kita akan minta beliau kongsi pengalaman sebagai seorang trader dagangan mata wang asing. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, malam ni diri saya Pak Su, Boboy, dan juga tetamu kita telah pun bersedia. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Sihat wabarakatuh. Ai terkejut ke? Tu maksud tiba-tiba nervous macam ni. Oh, Itu biasa, itu perkara biasa. 5 minit permulaan tu memang macam tu. Okey, baik Lif. Ini kalau Alif dah tahu tentang segmen ni. Oh, tahu. Saya memang follow dah lama dah CTC ni. Alhamdulillah. Tapi tak pernah terfikirlah nak sampai ke konti pula kan. Sampailah ada jemputan, so jadi kita pun tak apalah, cuba. Okey, rasanya tak ada masalah lah, sebab kita pun lebih santai, ya. Kita hari ni, malam ni, nak berkongsi pengalaman Alif menjadi seorang trader, dan pastinya seorang trader dia akan bertapak dengan langkah yang pertama sampailah Alif jadi seperti sekarang, kan? So kalau boleh kita mulakan dengan perkenalan diri, nama, daripada mana. Baik, boleh sedikit lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ui, sedap suara. Okey. Yang pertamanya, nama saya Abdul Alif Azhar. Kebiasaannya orang panggil Alif je lah. Alif kebiasaannya orang panggil Alif. Umur nak kena cakap terpulang. Umur dah 30-an lah. Okay. Umur dah 30-an, dah berkahwin. 30-an? Ya, dah 30-an. Nampak 20-an. Jangan macam tu masuk. Okey, dan dah berkahwin, ada anak. Sekarang menetap di Subang Bestari lah. Asal memang Asal saya Pulau Pinang. Oh, orang Penang. Orang Penang. Mak saya orang Penang, abah saya orang Negeri Sembilan. Wow. Jauh tu ayah dengan mak jumpa tu. Betul. Dia kalau member datang rumah pun kadang-kadang dia orang pelik. Mak memang pekat Kedah. Abah pula memang pekat Negeri Sembilan. Member pun sama dia Pening. Sebab tu membesar bukan dekat Penang, Kedah ke. Membesar dekat Terengganu. Sebab abah kerja Petronas. Okey. Banyak bahasa kau boleh ni. Ya. Negeri Sembilan boleh, Kedah boleh, Terengganu pun boleh. Tak ada masalah. Itulah yang tadi jumpa Douglas. Douglas. Okey. Dia satu kelas dengan saya dulu waktu form 2. Astagfirullahalazim. Ya, Pak Su. Itu tadi saya pun macam terkejut tadi jumpa dia kan. Nampak tak kau datang sini? Silaturahim bertambah. Nampak kuah. Itulah tu, Allahuakbar. Satu sekolah. Masa di Terengganu. Ya, saya di Paka, dia pun di Paka juga. Itu sebab saya tak jam muka dia. Saya tak saya macam dia dah berubah. Dia dah berubah. Lepas tu asal dulu dia Keding
Ke dia gemuk? Sebab Dulu-dulu. sebenarnya until now saya tak boleh nak recognize dia. Tapi member, saya sebut member ni dia kenal. Dia sebut member dia. Lepas tu dia tanya kelas pula. Saya kata kelas yang gini. Satu kelas kita ni, dia kata. Oh, stop. Saya still tak recognize dia lagi kan. Tapi boleh sebut member-member kelas waktu ketika tu, waktu form 1, form 2. Ini satu kelas dengan aku, ni satu kelas dengan aku. Itu yang jadi macam okay. Nampak? Itulah. Maknanya dengan Douglas ni memang kenal daripada zaman sekolah. Masa tu menengah ke? Masa bersama tu? Saya Abah transfer time tu saya belum transfer di mana ni? Di Terengganu, di Paka. Waktu ketika tu saya belum sekolah lagi. Belum sekolah. Memang kecil lagi. Tadika saya daripada Tadika darjah 6 sampai tingkatan 2. Lepas tu Abah ditransferkan ke Sungai Udang, Petronas Sungai Udang. Melaka. Yang Melaka. Banyak tempat Abah kau dah macam askar dah. Kan. Biasalah Petronas. Kalau ikutkan sekarang ni lagi banyak sampai ke mana ni? Dia setiap ada pantai je ada lah Petronas. Betul. Ya, macam sekarang ni yang Johor tu di mana tu? Apa nama tempat dia? Sekejap. Saya pun lupa. Tak ingat, tak apalah. Okay. So membesar di sana. Akhir bersekolah di Melaka lah, di Teknik Melaka Tengah. Okay. Di Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah, SMTMT di Melaka Tengah. So lepas tu habis SPM, macam-macam kerja saya buat. Allah. SPM Macam-macam kerja Betul. Sebab abah saya ni very strict. So umur 18 tahun, yang mana lelaki memang dia terpaksa suruh keluar, pergi cari pengalaman, cari kerja. So I take the challenge, keluar merata pergi. Tapi tak merata lah, masuk ke arah ke KL lah time tu. Most kawan-kawan pun memang ke arah ke KL lah. So kita pergi ke KL, kita explore KL, kerja macam-macam. And then lepas tu dapat panggilan belajar. Okay. Dapat panggilan. Saya belajar pun tak adalah terror mana pun kan. Tapi dapatlah sekolah institut yang bukan awam lah, yang private punya. Private, okay. Di Shah Alam. So belajar dekat situ. Lepas tu sampailah dah habis, dah belajar, dah grade semua. So sehinggalah saya kebetulan waktu ketika belajar tu, memang time tu panjang cerita dia ni. Tak apa. Tak apa. Mukadimah kita panjang sikit tak apa. Lepas tu time tu abah dia belikan skuter. Okay. Tentu kita pun jadi budak skuter waktu ketika tu. Memang menonong jugalah. Zaman tu skuter apa Time tu ada VS, ada Gilera, ada macam-macam lah. Okay. So waktu ketika tu kebetulan one of the member dalam kelab tu dia memang dah bekerja. Kan biasanya kalau dalam kelab-kelab ni ada member yang dah bekerja semua kan. Betul. Okay, so salah seorang ni dia memang kerja dalam bidang telekomunikasi. Okay, telco lah. Okay, waktu ketiga tu saya dah habis grade, so tak buat apa. So dia yang tarik saya masuk ke bidang telco waktu tu tahun 2007. So waktu 2007, waktu ketika tu itulah bermulanya saya punya pekerjaan lah. 2007 tu? 2007 tu pekerjaan, orang kata apa, kita dah terima gaji yang angka yang orang kata apa, dah 4 angka punya gaji kan. Wow. Seronok lah 2007. So saya bekerja waktu ketika tu, waktu tu saya lebih kepada assistant engineer. Waktu tu assistant engineer. Bawah pada engineer sikit je. Bawah sikit lah. Tapi sebenarnya telco ni, kalau siapa yang dalam bidang telco ni, dia multitasking sebenarnya. Semua dia kena buat. Semua dia buat kan. Nama je engineer kan. Tapi semua benda yang kita buat lah. Kita belajar site survey, drafter, apa benda semua buat. Lepas tu dalam tempoh 2 tahun jugalah saya buat drafting kan, buat drafting, lukis tower, sebab saya lebih kepada infrastruktur. Okey. Faham. So daripada 2007 tempoh daripada start 2007 dia banyak company, banyak lompat, member tarik offer. Sampailah 2012 saya tamatkan Zaman Bujang. Okey. Time tu kerja, tapi bila dah tamatkan waktu ketika tu 2012 saya tamatkan Zaman Bujang, saya berkahwin. Tempat kerja saya, skop kerja saya ni, saya time tu dah site engineer. Okey. Time tu dah site engineer. Maknanya kerja pun dah terlebih keluar lah kan. Memang saya kebanyakan, sebab time tu saya kena jaga 2 region. Time tu Central dengan Northern. Saya terpaksa pergi ke Penang,
kat Central KL lah. Okey. Central KL ke Penang ke KL. Sampailah wife saya waktu ketika tu dia pregnant. Waktu Sulung? Yang sulung? Yang anak sulung. Okey. So anak sulung. Time tu pula nak dijadikan cerita. Time tu saya kena jaga East Malaysia punya side, Sabah Sarawak. Wow. Wah, suatu ketika tu 2 tahun jugalah saya dekat Sabah Sarawak. Bawa wife ke tak? Tak. Saya memang tak ada bajet sebenarnya. Bukan tak ada bajet, memang tak ada peruntukan pun. Tapi orang kata apa, waktu ketika tu dalam tempoh 2 tahun tu banyak dekat Sabah lah, side dekat Sabah, dekat Sarawak. Time tu kita naik Maswing, naik Asia ni dah macam naik bas lah. Yelah. Memang every week every week balik tengok rumah kan. Ya Allah. Tapi paling lama pun kadang-kadang kadang-kadang sampai 3 bulan. Kadang tak balik. Tak balik sampai 2 bulan. Dia kalau nak inilah saat penceritaan macam mana saya dah mula rasa fed up dengan kerja ni. Sebab kerana merantau jauh sangat. Merantau tu dah satu hal kan. Merantau ni sedap Pak Su. Seronok. Sebab yang itu yang pertama, dan yang keduanya kita boleh claim. Oh, boleh claim. Bayangkan claim kita lebih besar daripada basic kita. Kan ini benda ni seronok. Tapi yang paling part yang tak seronok dia adalah waktu ketika tu bila kita tahu wife kita pregnant. Okey. Kita kena outstation keluar. Tahu-tahu balik baby dah perut dah besar ni. Tahu-tahu balik perut dah besar ni. Tahu-tahu balik dah nak deliver dah. Oh. So the moment waktu ketika tu saya memang miss banyak perkara yang terlepas. Orang kata apa, itu sweet moment between husband and wife. So moment tu saya terlepas tau. Saya kebanyakannya ketika tu wife bersendirian lah. Dia pun faham kerja. So sampai itu pun waktu nak deliver tu pun kena fly juga pergi Sabah tu. Tapi time tu kita berkeras lah. Kita cakap kita tak nak ni dia kata wife dah nak deliver semua, kalau boleh nak jaga dalam semenanjung je. Jaga dalam semenanjung je. Okay, so lepas tu bila kita dah kerja dengan company Cina ni, dia macam lain sikit kan. Cina ni bos Cina dia suka Melayu yang orang kata apa, pergi buat lepas tu boleh solvekan masalah dia apa semua kan. Apa buat masalah kalau dapat solve okey. Dekat side kan. Tapi macam bila saya tolak untuk jaga dekat side East Malaysia tu, so macam ada sikit macam ketidakrasa, ada krisis lah macam ada krisis lah. Politik punya office issue semua kan. So saya berhenti tu, saya lompat lagi company lain. Lompat pergi DG, pergi U-Mobile. Wow. Dah memang itu bidang kan? Bidang kan. Lepas tu kita dah mula get involved dengan management pula kan. Bila kita dah daripada engineer, lepas tu naik pada pembantu project manager. Lepas tu last kali jawatan saya adalah project manager. Saya sebagai smart partner kepada Maxis. Time tu office saya dekat KL Central. Wow. Dekat KL Central. Bila dah masuk part tu pula pun sebenarnya bila ingat kita bila dah jadi project manager ni, kita dah rasa macam kalau ikutkan ni level boss lah. Betul. Dekat bawah kita pun ada staff kan yang nak perlu kita jaga, dan kita pun kena jaga bajet-bajet yang dikeluarkan oleh company apa benda semua. Orang kata apa dah management kan. Pun pening juga. Pening juga. Sebenarnya tak seronok jadi bos ni. Lagi pening tu kan. Pening. Dengan every kata one week tu nak kena attend mesti compulsory ada 3 meeting yang kita nak kena present kita punya schedule kita Betul. Punya work of progress kita. Betul. Sebab every project tu semua ada time schedule dia, kita ada due date dia, nak kena kejar. Kalau tak kejar nanti company akan dikenakan penalty. Betul. Tu semua yang sebagai seorang project manager, benda tu perlu lihat, perlu dititik beratkan benda tu. Sebab of course bila you dah sampai level tu, you kena macam mana you nak kurangkan cost. Kurangkan kos company kan. Lepas tu nak claim balik projek-projek yang tak dapat claim sebelum ni. So benda-benda tu pun macam satu benda yang pressure tu. Sangat pressure. Sebab dia construction punya meeting, saya tak tahu construction luar, tapi kalau in term of telekomunikasi, dia is very hard meeting, very memang orang kata apa, kalau kau nak marah ke kau nak dekat situ memang biasa kalau masuk muka ceria, keluar mesti muka toya. Itu memang kena bantai tu kan. Kena bantai kan. Yang mana yang
atas macam ni, yang bawah Yang macam bawah ni, macam tu. bawah nak kena jaga, atas nak kena jaga. Memang sangat pressure lah. Kalau saya punya email satu hari 1000 lebih hari-hari. Memang tak sempat baca lah. Kadang-kadang kalau dalam meeting kalau tanya kan, kalau tanya you tak update ke kan, batal kita kena lah. Walhal kita dah nak kena menjawab tu satu kan. Memang itu kalau lepas tu pula ngeri tu. macam daripada segi dia kalau setiap projek kita ada BOQ dia, kita panggil Bull of Quantity. So every single ball nut pun kita nak kena ambil tahu kan, tak boleh hilang sebab memang dah budget dia ada dekat situ kan. So memang it's very tough lah untuk orang kata apa, untuk handle satu projek ni kan. It's not easy lah. Mungkin orang nampak dia boleh lah, dia project manager, dia bos kan, dia tak tahu pening kepada sebaliknya tu kan. Saya rather jadi engineer biasa. tak payah fikir pasal management apa semua kan. Saya rela pergi site claim pun sedap. Dia bila kita dah berada di jawatan project manager ni, claim dah tak ada. Betul lah. OT dah tak ada. Tak boleh nak claim dah. Tak boleh kan. Tapi kepala otak tu kalau balik rumah tu kan, bukannya kita fikir apa, kita kalau boleh nak tolak tepi apa nama ni, soal kerja dekat rumah. rumah. Kerja kat rumah. Tapi tutup kan masuk juga. Biasa macam tu lah, akan buka email semua. Dan itulah punca penyebab saya nak cari another solution. Orang kata apa, side income kalau boleh biarlah jadi satu, orang kata apa, yang main income ke kan. Kalau boleh memang saya nak keluar. Sebab saya betul-betul berhenti 2014 if I'm not mistaken. Okay. 2014. Tapi sebelum tu saya pernah keluar bidang sekejap. Saya pernah pergi construction biasa, buat building. Tak kena pula. Banyak benda pula yang berlainan daripada segi drawing, apa benda semua. Inilah puncanya bila nak cari income lain, yang terjebak kepada dagangan mata wang asing. Mati level ni jangan cerita. Mati level ni jangan cerita. Saya dah banyak, tak banyak lah, tapi pernah saya pernah achieve sampai satu level, orang kata apa, level yang orang kata apa, leader jugalah dalam mati level tu. Banyak apa downline ni. Sangat banyak. Kalau pernah dengar Lemberger, minta maaf lah siapa Lemberger kat sini. Tak apalah. Dah tersebut nak macam mana? Kan. Okay. Pun banyak juga buat kan. So lepas tu tak boleh pergilah mati level ni kan. And then lepas tu saya masih lagi mencari, masih lagi orang kata apa, nak cari dekat mana jalan aku nak keluar ni daripada bidang telco ni kan. Saya mula berjinak sebab iklan-iklan forex ni dia banyak pop up dekat internet. Betul lah. Dia semua dekat internet. Masa zaman-zaman tu lah. Sekarang ni Facebook ada, mana-mana pun ada. Time tu dekat Google kalau kita tengok, saya tekan lah nak tengok benda apa ni kan. Forex itu punca dia kan. Itu punca lah. Tekan aja. Tekan pak dia keluar register demo account. Saya ingat lagi yang pop up tentu SM ke apa, tak silap saya. Okay. And then saya kita register lah demo account. Itulah at the first time saya tengok chart MT4. Ada sudah datang apa pula ni kan. Tak tahu apa-apa. Memang zero knowledge. Tak tahu apa. Okay. Ya kan. Tapi sebelum ni memang pernah dengar forex, tapi kita tak pernah get into serious. Betul lah. Kan? Kalau mati level ni, dia dengan forex dia pasti tahu. Mati level dia berbeza. Dia marketing plan dia cantik, dia memang boleh pergilah bisnes tu. Macam ni kena ilmu. Ini betul kena ilmu. Tapi waktu ketika tu saya anggap 2014 2014. Okey. Waktu ketika tu time tu 2000. Saya dah start mula-mula 2012 lah sebenarnya. Lepas kahwin tu. Dah mula-mula tengok, dah ambil demo. Sebab saya dah saya sebenarnya saya punya mission saya adalah, target saya adalah saya nak spend time dengan family. Saya nak, kalau gaji sama macam project manager dulu pun dah tak apa pada saya, tapi saya ada spend time dengan anak. Even anak saya yang sulung tu pun saya tak pernah, orang kata apa, tak membesar depan mata lah. Tak membesar depan mata. Itu je punca dia. Itu je punca dia. Okay. Kan? Kalau in term of daripada segi gaji tu
okey lah, Okey. kan. Tapi kita pressure dekat part lain yang Allah tu Maha adil kan. Betul. Dia bagi part sini, Dia bagi pula yang tu kan. ni kurang, yang tu lebih. Ya. So lepas tu pemula lah. Lepas tu tak macam mana daripada situ dia saya lupa macam mana. Dia bawa saya pergi kepada Telegram tau. Saya lupa macam mana saya dapat Telegram ni. Okey. Macam Signal punya group ke apa. Daripada situ saya banyak kenal trader-trader yang lain. Saya mula tanya. Saya bertanya daripada Telegram. Ya, awak tanyalah trade macam mana ke apa benda kan. Pakai time tu dah tahu dah ada teknik-teknik rupanya. Okey. Kan? Oh, masa tu dah tahu jugalah. Dah dah godek lah tu. Dah godek lah. Oh, ada teknik-teknik rupanya. So waktu ketika tu, lepas tu time tu adalah berjumpa seorang hamba Allah ni. Tapi itulah saya tak tahu siapa dia ni. Tapi sampai hari ni dia ni banyak lah dia bagi tahu dekat saya. Sayang. Saya tak tahu siapa hamba Allah ni, tapi dia melayan saya setiap persoalan saya dekat Telegram tu. Dia pakai nama apa kat Telegram tu? Tak ingat lah. Saya tak ingat dia pakai nama apa, sebab nombor dia pun dah tak ada. Saya pun dah tukar-tukar phone dah kan. So dia lah banyak tanya sampailah saya buka real account dekat satu broker ni namanya Mokas. Okey. So dekat Mokas ni lah saya mula bertapak. Maknanya berkenalan dengan masuk Mokas tahun? Saya punya account dekat Mokas 2014 lah. Oh, tu permulaan tu start. Mokas. Mana belajar daripada Telegram just time tu tak habis belajar. Time tu kita just nak tahu, sebab saya lebih banyak tanya pasal MT4. Okey. Yelah, kita nak tahu pula fungsi MT4 ni macam mana permulaan kan. Saya belajar dekat Telegram. Sebab time tu tak tahu pakai phone lagi. Okey. Kat phone tak tahu. Semua pakai PC dengan laptop. Waktu ketika tu kan. So saya dah tahu nak orang kata apa, dah tahu nak masuk entry kat mana kan. Time tu baca pun terlaut lagi. Okey. Time tu jangan tanyalah chart pattern ke, kena stick pattern ke apa mak nenek semua, memang saya tak tahulah. Time tu yang saya tahu yang dekat time tu ada kat YouTube pun ada juga info-info. Time tu yang kita tahu, kalau candle bull buy candle bearish kita sell lah. Tapi masalahnya dekat demo jadi. Biasanya dekat demo memang jadi. Masalahnya waktu dekat demo tu jadi pasu kan. Lepas tu tapi saya tak lama demo. Saya ni baru ingat balik. Sebelum Mokas, saya ada jumpa satu nama broker ni. Saya tak tahu saya nak sebut ke tidak. Tapi dia belakang dia ada United. Okey. Rasa Pak Su tahu kan? Okey. So sebenarnya saya terkena dekat situ. Yang mana faham lah, saya tak nak memburukkan. Okey. Lepas tu saya itu bagus lah. Tak payah burukkan lah, biar orang lain keinginan nak belajar tu masih ada. Kuat. Waktu ketiga tu waktu tu lah saya jumpa Mokas. Lepas tu pula waktu ketika tu dekat Mokas, okey lah. Time tu withdraw dia tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam nak withdraw. Itu yang buat saya seronok lah kan. Tapi tak withdraw pun Pak Su. Depo MC panjang waktu ketiga tu kan. Okey, masa dengan Mokas tak ada sediakan kelas ataupun apa-apa, ataupun saya trade di Mokas, saya tak kenal siapa pun orang kat Mokas. Time tu saya tak tahu title MIB, title IB. Ni semua saya tak tahu. Saya betul-betul permulaan. Betul, yes, permulaan. Saya tak tahu IB ke MIB apa ni, semua saya tak tahu. Yang saya tahu, saya ada seorang yang saya ada sebut saya ada nombor local depo. Ada nombor local depo. Lepas tu itulah satu ada. Kalau nak depo pun dengan dia, kalau nak withdraw pun dengan dia. Kalau Pak Su kenal nama dia Rohaizat Hassan. Ya. Dengan dia je. Sangat kenal. Time saya tak pernah jumpa dia. Tapi kalau setiap kali saya depo mesti akan dengan dia. So saya depo sehinggalah tahun 2017 tak silap saya. 2016. Wih, lama kau depo ni. Lama Pak Su. 2014 sampai 2017. Adalah withdraw, tapi depo lagi besar daripada withdraw lah. Tu lah cerita dia. Kalau tak ada, kalau kurang ilmu ni macam tu lah. Okey, kita sambung lagi cerita. Seronok ni. So selepas pada tu saya pun 2016 ke 2017 lebih kurang macam tu lah.
Sampailah saya betul-betul nak berhenti. Saya nekat nak berhenti kerja. Saya betul-betul nekat. Trade pun tak berapa betul. jadi. Sebab waktu ketika beraninya. Memang saya nekat sebab pasal apa, saya dah tension lah waktu ketiga tu. Saya dah jadi macam, otak saya dah jadi macam duduk dalam bercelaru dalam compound tu. Saya dah tak boleh nak break the box lah. Saya dah jadi macam, ya Allah, hai, projek ni tak siap, ini masuk ni tak siap, kau besok kerja saya dalam meeting asyik goreng je. Projek tak siap. Maknanya bila emosi trade tu membawa kepada kerja, itu pun salah kan? Itu pun salah satu benda jugalah. Agaknya dah terlampau lama bekerja dalam satu bidang tu kot. Itu yang jadi alah, ni buat tak kena, buat ni tak kena. Saya kira macam saya, kalau orang bertanya saya macam mana dalam telefon tu orang boleh dengar suara, tu saya tahu explain. Sebab itulah kerja saya dulu kan. Dia ada base station dia, daripada tower, microwave, antena, apa benda semua macam mana. Saya tahu explain sebab apa dalam telefon awak boleh dengar suara. Kan, gelombang-gelombang tu pelik kan. Kan. Orang kata apa, start daripada 2G. Ada 2G, lepas tu 2G, 3G, lepas tu 3G nak plus, 4G. lepas tu 4G LTE pula sekarang ni. So macam tu lah. So lepas tu saya nekat. Tapi waktu ketiga tu nak kata dah boleh trade dah sebenarnya waktu ketiga tu. Cuma profit je lah masalahnya. Trade dah boleh trade. Ya, itu in term of daripada segi emosi. Saya tamak bos tu. Okay. Kan? Jangan malu nak mengaku. Itulah kesilapan kita dulu. Betul. Saya sangat tamak kan. So lepas pada tu sehinggalah satu hari tu, sebab time tu yang saya betul-betul ada nombor telefon trader. Saya tiba-tiba saya nak berhenti. Lepas tu saya ada sikit amount. Okay. Adalah simpanan sikit. Saya ada simpanan sebab saya betul-betul nak FTT lah, konon rumah lah. okey ke nak berhenti kerja? Rumah time tu bekerja. Dia bekerja. Time tu dia support lah. Dia macam dia support jugalah kan. So sebab rumah pun waktu ketika tu dia pun nampak saya betul-betul dah pressure lah. Saya dah betul-betul dah, orang kata apa, yelah asyik macam seram, macam balik rumah macam putus cinta kan. Hari-hari balik pasal dia bukan cerita. Dia dah nampak kat muka. Hari-hari balik asyik duk cerita pasal kerja lah. Itulah ini. Sampai kat rumah pun cerita kerja lah. Oh, tension. Saya pun tak tahu siapa pegang pos saya sekarang. Kan? Okay, bila dah berhenti, dah ambil keputusan untuk berhenti. Okay, langkah pertama yang menyebabkan saya get involved dengan IB ni. Okay, saya contact Rohaizat ni sebab dia the only one yang saya ada nombor telefon. Okay. Sebab saya bercakap dengan wife saya ketika tu. Saya cakap dengan dia, abang I macam risau lah, Mokas ni strong ke? Tak letak-letakkan jadi. Sebab experience waktu dekat United dulu. Kenangan lama tu lah. Kenangan lama tu dengan wife juga. Pergi dengan wife. Register pergi dengan wife, benda semua kat pejabat dia, benda semua kan, pergi dengan wife kan. Berapa loss tu tak saya nak cakap lah kan. So wife pun macam kita orang talk husband and wife, kena tanyalah siapa belakang ni kan. You ada siapa ke you nak tanya? I adalah yang daripada dulu duk depo ni kan. Dengan dia kan. Dan tu pun tak tahu nama dia kan. Adalah one time saya call dia. Lepas tu Raizat saya call dia. Dia kata nanti saya call balik. Okay lah. Lepas tu sampailah saya tunggu dia call. Tak tunggu pun sebenarnya, tapi dia call. Ni siapa? Dia pun cam saya. Cam Cam. Dia kata ada yang last kali dia post 1000 USD, dia kata kan. Dia kata abang cam saya, dia kata kan. Ya, cam kan. Dia kata kan, yalah daripada dulu kan kau depo dengan aku kan, dia kata kan. Yalah dengan siapa lagi kan. Okay. Sampailah Rohaizat ni ajak saya berjumpa. Berjumpa time tu saya duduk Sungai Besi. Okay. So saya jumpa lah dia. Saya pun tak tahu yang dia ni master. Tak tahu Saya tak kenal bang. Siapa dunia forex ni saya tak kenal. Saya betul-betul zero. Saya siapa engkau ke apa kan. So bila jumpa dengan dia, lepas tu dia pun datang jumpa dengan saya. Tapi kita pun time tu macam wow, tengok dia bawa kereta apa time tu kan. Style juga dia ni kan. Tapi selebet dia tengok kan mamak ni kan. Dia biasa. Cikgu Raizat dia simple je kan. Okay.
So nak dijadikan cerita, so dia lah antara orang yang pertama yang buka langkah dekat saya dalam dunia forex ni. So saya sangat berterima kasih dengan dia pada hari ini. Kalau dia tak explain kat saya, dia tak tunjuk langkah saya dalam dunia forex ni, saya pun tak tahu IB tu apa. Betul. Even affiliate pun saya tak tahu. Tak tahu. Kan. So lepas kita dah tahu kan, saya pun ada lah one time seperti dia. Rupanya selama ni aku trade affiliate aku kau belasah rupanya. Gila saya trade depo-depo semua kan. Yelah. Kan. Sebab kita tak tahu masa tu. Kita tak tahu, tapi dia banyak buka peluang dekat saya. Dia tak pernah ajar saya. Dia tak pernah ajar saya macam mana cara nak trade. Semua saya explore sendiri. Cuma dia just bagi ruang dekat saya. Wah, menarik ni. Explore sendiri Saya explore kejap sendiri. lagi kongsi. So dia tak pernah. Adalah kita, bila kita dah tahu siapa dia, kita pun nak korek-korek juga kan. Betul. Dia tak pernah ajar saya. Kalau dia tengok live ni memang dia tak pernah ajar saya. Dia tengok tak Cikgu Raizat. Saya pernah dulu masa dengan CTC, masa road tour di Kelantan, selalu sangat Pantai Timur, selalu sangat dia ada. Dia kalau saya tanya dia kan, alah, dia kata, dia cakap, kau ikut wave tu, kau ikut ABC je. ABC, C tu kejap gitu turun lah tu. Itu je. Senang je. Saya pun macam lain macam Mamat ni kan. Okey, tak apalah, tapi dia banyak ajar saya daripada segi marketing, macam mana saya nak even nak live. Dia banyak encourage saya dekat patu. Caleb, kau buat macam ni. Caleb, kau buat macam ni. Selalunya apa yang saya nak buat hari tu, saya akan refer dengan dia lah, sebab dia MIB saya waktu ketika tu. So dia banyak refer saya apa benda semua. So dekat situlah saya dah, orang kata apa dah, kita dah mula kenal rakan-rakan trader dalam Malaysia ni kan. Dengan dia juga saya tahu CTC FM. Sebab dia pun pernah ada offer saya, kata kau nak pergi ke CTC FM tu, aku boleh bawa kan, dia kata kan. Tapi time tu kita, kau baik wak tu. Dia kata aku boleh je contact wak tu kan, dia kata kan. Saya kata belum masa lagi kot, let hari ni pula Okay, Liv, ada mungkin di luar sana mungkin nak tahu, dalam pengalaman trade, lama trade sebelum bertemu dengan Mokas, pastinya ilmu trade tu cuma main andaian kepala. Betul. Oh, ni macam ni kot, ni macam ni kot. Betul. Memang tak belajar, sampai jumpa Mokas pun tak belajar. Cuma saya tak pernah ada, senang cakap, teknik forex ni, method yang pakai ni, saya tak ada cikgu. Tak ada. Maknanya yang digunakan sekarang ni adalah saya punya sendiri. Saya explore sendiri. Ada nama? Ada nama. Ada Saya namakan dia The Trader. The Trader. Saya ada akademi saya ada logo saya, dan saya pernah buat 2 weeks saya buat akademi The Trader saya di office Mokas lah, di center di Mokas. 2 minggu saya hanya pilih 6 ke 5 orang. So 6 ke 5 orang dalam 2 minggu ni. Yang ni pun selection, saya buat interview. Saya buat interview dan saya ajar diorang 6 orang ni. Tak semua jadilah, tapi ada 2-3 orang tu masih sampai ke hari ni masih trade lah. Tapi okey lah, saya bagikan dia sijil. And then waktu ketiga tu pun CEO Mokas pun turun. So itu antara kelas saya pencapaian yang saya boleh banggakan jugalah untuk diri saya waktu ketiga. Itulah dia. Itu satu pencapaian lah tu. Okey, terlupa nak baca komen. Mantap Sifuku, John, Pilot, Muhammad, Faiz, Assalamualaikum Pak Su dan juga Alif. Waalaikumsalam. Okey, Faiz Citrin, macam mana nak belajar? Okey, ini satu soalan yang baik. Sekejap ya, simpan dulu soalan tu. Baik. Nordin Yusof, Assalamualaikum. Apa ni? Iskandar Zulkarnain 1000. Okey. Kemudian Alif pakai method apa dalam trading? Okey. Alright. Ni ada 2 soalan kat sini. Baik ya, terima kasih kepada yang telah pun memberikan perhatian anda. Okey, kalau ada apa-apa persoalan tentang bagaimana nak bermula menjadi trader ataupun apa saja, InsyaAllah Alif akan kongsikan. Dia malam ni dia tak simpan, jangan risau. Okey, yang permulaan daripada Faiz ni, macam mana nak belajar? Okey. Dah ada pengalaman bila tak ada guru, kan masalah. Okey.
Okay, waktu ketika tu waktu saya bermula forex waktu ketika tu Pak Su, bayaran forex mahal. Sangat. Ya. Sangat. Saya paling rendah pun saya jumpa 1,500. Oh, kau betul lah 1,500. Online semua 3,000. Yelah, 1,500 tu pun saya berat juga waktu ketika tu. Yalah, betul lah. Kita time tu pun kita dah memang dah resign 24 hours waktu ketika tu. Okay, soalan ni bagaimana, macam mana nak belajar? Mungkin Faiz ni orang baru ataupun tak tahu langsung. Baik, tip saya apa yang perlu? Okay, tip saya yang pertama sekali nak belajar, kalau boleh yang mana-mana yang nak belajar bakal trader newcomer lah yang nak belajar, okay, first thing tolong buat research dulu. Oh, okay. Okay, buat research dulu. Sebab pasal apa, saya pun antara sekarang ni lah, saya pun tenaga pengajar juga sebenarnya kan. Saya pun mengajar juga sebab tu saya nak tanya apa yang perlu ada dekat seorang yang tak tahu, nak tahu. Kalau boleh basic dia, tolong kenal MT4. Sebab MT4 ni sebenarnya kita buat Google pun kita boleh jumpa. Betul. Cara penggunaan dia. Even dekat sebenarnya orang kata apa, MT4 ni pasal tak susah lah. Kalau kita godak-godak sendiri pun kita tahu kat mana saya nak mana jual, nak tengok time frame. Dia kena selalu buat homework lah, selalu tengok. Dia kena mengadap macam telefon. Mula-mula memang agak kita tak tahu setting dekat mana, tapi dah seminggu kita dah godak-godak benda tu kan, kita dah explore benda tu, kita akan find out. Okay. Maknanya kena ambil yang tu dulu, basic. Yes, okay. Basic tu itu kena ada dulu, kena tahu. Tak tahu baca pun tak apa. Betul lah. Janji kita tahu function dia. Kita tahu function, ini tepi ni price, bawah ni time. Kita tahu dekat mana kita nak masuk entry, kita tahu dekat mana kita nak tengok market watch, kita tahu dekat mana nak tengok time frame. So macam tu lah kan. Kita at least benda-benda macam tu biar kena tahu dulu. Sebab macam saya mengajar sekarang, kalau ada student yang macam ni, saya nak kena buat another class. Saya nak betul-betul baru. Betul-betul saya nak kena explain ini masuk ni, ini EP. Ya kan. Kalau boleh kita explore dulu kan. Macam even saya dulu pun saya explore dulu. Lepas tu dah tahu benda tu, dah tahu orang kata apa, dah tahu nak pilih pair ke apa semua kan. Time tu dah tahu, okay, dah stop kat situ. Okay, kalau boleh selepas tu cari coach ataupun cikgu. Jangan kalau nasihat saya, kalau boleh jangan terus bukan sebenarnya kalau kita nak belajar forex ni pasal even dekat internet pun dah berlambak sekarang ni. Yalah, dia tak macam dulu. Dulu dia tersorok. Betul. Tertentu saja. Jadi orang boleh buat duit dengan kelas. Belajar 2 jam riban-riban. Macam sekarang ni anda boleh dapat basic di Google. Betul. YouTube. Banyak dapat. Dapatkan dulu basic itu. Rasanya tak susah dah sekarang, percuma je. Okay, method. Ni method. Okay. Dalam trading, Alif pakai method apa? Okay, saya dulu macam indikator saya pakai trial and error. Betul. Biasalah mula-mula kan. Tapi guys, trust me, indikator yang you guys pakai tu semua tu itu mendorong ke arah MC. Sebenarnya. Serius. Wow. Ini based on experience saya. Kan? Saya tak kata saya tak pakai orang kata indicator. Apa, saya tak pakai indikator. Saya pakai indikator juga maksud. Tapi orang kata boleh, kalau boleh tu kurangkan pakai indikator. Kurangkan pakai indikator, and then itu yang pertama. And then kalau boleh, kalau yang masih baru kan, nak belajar, nak belajar, kalau boleh jangan terlampau banyak trade dekat banyak pair. Kalau boleh cari cari satu atau 2 pair. Sebab every pair ni based on experience saya, dia ada karakter dia ada lenggang-lenggok dia. So kalau andai kata sebab sesetengah orang yang kebanyakan ni saya bercakap based on klien saya lah. Okay, klien saya dia orang trade terlalu banyak trade. Okay. So kadang-kadang setup dekat every pair tu kadang-kadang dia akan berlaku berlainan. Dia akan berlaku berlainan. So itu pun salah satu mengganggu cara orang kata apa, trading dia. Okay, macam saya daripada dulu saya start sampai sekarang Pak Su, memang saya GJ dengan oil. Saya dua benda GJ dengan GJ oil, satu lagi gold.
Cuma baru-baru ni waktu ketika baru-baru ni sekarang ni saya tengah belajar Dojun pula sekarang ni. Index. Main index pula. Okey, diharapkan anda dapat memahami sedikit demi sedikit ya. Okey, Salam, macam mana Alif kawal emosi bila entry SL, entry SOSL, entry lagi SL lagi. Ni berkenaan dengan emosi. Baik. Dia macam ni. Okey. Ini masalah saya dulu. Ini saya punya masalah dulu daripada segi nak kontrol emosi. Even sekarang pun masih ada lagi Basu. Ada, sikit-sikit dia mesti ada. Tak sikit juga sebenarnya. Banyak banyak juga sebenarnya kan. Kita kongsi macam mana? Sama-sama lah. Sebab pasal apa, kalau ayat klise dia, market bukan kita punya. Betul. Itu betul, itu sangat benar sebenarnya kan. Okey. Dia simple je. Kalau ikut cara trading saya, okey, daripada macam mana kita nak mengelakkan, saya selalu tekankan dekat saya punya student ataupun dekat klien saya, jangan kejar market, tu yang pertama. And then yang kedua, jangan risikokan entry. Maksudnya jangan risikokan entry tu maksudnya kita tak perlu cari pip yang banyak. Tak perlu pun cari pip yang banyak. Sebenarnya macam saya trade sekarang ni saya selalu ambil dalam 15 ataupun 20 pip. Cukup. Saya tamak Basu. Pelik kan? Tapi lot besar. Ya. Okey, tip dia dekat sini. Okey. Untuk mengelakkan rasa gugup tu, kalau boleh jangan hold entry terlalu lama. Sebab yang pertama kita nak konsisten. Itu yang pertama. Ini yang saya selalu tekankan dekat trader-trader. Sebab saya bercakap based on apa yang saya buat dulu. Apa yang dah berlaku. Saya dah berlaku, saya cuba. Saya nak cuba konsisten. So apa yang saya nampak sekarang ni, selagi entry ni, minta maaf kalau ada sifu-sifu kat luar, ini ideologi saya. Okey. Mungkin berbeza dengan ada ideologi trader lain. Ini saya punya ideologi. Ini pendapat masing-masing. Betul. Okey. Kalau kita kurangkan pip, maksudnya pada saya selagi kita masih ada entry, maksudnya entry tu masih berisiko selagi dia ada. Ini pada ideologi saya lah. Okey, pada saya punya ni lah. So maksudnya sebab apa saya ambil 20 pip ataupun 15 pip? Ini antara pip-pip yang mudah kita dapat. Antara pip yang sangat mudah kita dapat. Betul. Sebenarnya kalau ikutkan dekat sini, kita boleh nak gain banyak. Kan, kita boleh nak gain banyak. Tapi kita increase dekat lot, bukannya increase dekat pip. Sebab sangat banyak terjadi. Klien saya sebelum ni, Lip, abang dah ni lah, dah untung lah, kan pergi toilet dia turun balik. Ini biasa berlaku. Dan saya pun selalu dengar alasan-alasan ni. Saya dengar je lah alasan dah banyak kali benda yang sama daripada orang yang berbeza. Ya, dengar sama dia kadang-kadang orang yang sama orang juga. Yang sama juga. Kadang-kadang orang yang sama juga. Sebab tu saya selalu tekankan dengan student-student ataupun klien saya, abang tak perlu nak sampai ambil 15 sampai ambil 50 70 pip. Yang menyebabkan trader-trader ni yang dia nak kejar pip yang sebanyak ni sebab dia bermula dengan capital yang rendah. Itu yang pertama. Lepas tu pula ialah kalau dia capital rendah masuk 0.01, kalau memang nampak kecil lah amount dia. Cuba anda kata kalau kita bermula dengan satu amount yang sangat steady, lepas tu kita tak payah ambil banyak, letak satu lot pun cukup. Tengok 20 pip berapa kau dapat satu hari. Betul. Kan? So dekat situ pun dah sedap. Anda kata kalau dah gain, increasekan lagi lot, tapi pip tu kekalkan. Kalau 20 tahun trade, biarlah 20 pip tu. Kita main daripada segi lot. Konsisten Kita nak konsisten. Sebab pasal apa? Sebab tu saya pun satu ketika dulu, tadi saya skip sekejap. Saya pernah bekerja sebagai BDM. Di salah satu broker ni lah. Okay, saya pernah bekerja di mana. So saya tahu bagaimana broker bekerja, dan saya tahu bagaimana broker mencana income. Saya boleh andaikan, saya boleh cakap dekat sini, boleh dikatakan 90% trader loss, dan daripada trader loss tu itulah income broker. Okay. So ini yang menyebabkan orang kata apa, trader-trader yang orang kata apa, yang selalu MC apa benda semua kan. So come on lah, duit kita kot, sayang lah. Kena sayang kan? Duit kita. Sayang duit lah. Kenapa kita nak kena bagi dekat? Sebab broker pun ada satu perasaan, ada satu orang kata apa, satu feeling yang of course dia tak nak bagi duit dia dekat orang. Betul tak? Even dia bagi NBD sekali pun mesti ada term and condition.
You not simply give to people. Macam tu je. Tak mungkin. Sama juga macam kita pun mindset kita nak collect duit broker kan. So consistent. Ini konsisten yang kita nak. Sebab tu boleh dikatakan klien saya, memang saya ajar dia orang, abang tak perlu ambil TP banyak abang, 20 pip cukup. Biarlah single entry pun satu hari tak apa. Kita ambil konsep kedai makan. Okay, saya tanya Pak Su, lebih kepada scalp lah. Scalp tapi lebih selamat. Okay, kita ambil konsep kedai makan. Keuntungan hari ni kan dengan keuntungan semalam, angka dia sama tak? Lebih kurang je, 20% lebih sikit je tu je. Yelah, tapi konsisten lah. Tapi angka dia tak, yelah, lebih kurang, tapi angka dia tetap takkan sama betul. Sama betul juga dengan forex. Biarlah hari ni untung 10 USD, besok 15 USD, lepas tu lusa pula 5 USD, but konsisten tetap untung. Ya, kalau ikut ratio dia tetap win. Yes. So itu yang kita nak. Cuma pada saya lah, sebab ada juga yang mana yang baru-baru, satu nasihat saya lah, forex ni bukan jalan keluar untuk orang yang ada masalah financial. Jangan. Bukan. Sebab selama saya mengajar orang, and then jumpa orang kan, jumpa baik tua baik muda, adalah seorang hamba Allah ni datang ke saya, abang ada 1000 USD ni, dia nak trade, dah lah zero knowledge. Saya kata, bang, ini bukan jalan dia bang. Abang ambil simpan duit ni, abang buat benda lain dulu kan. Sebab dah lah kau ni zero knowledge. Kalau start kat 1000 USD tu, 1000 ringgit tu Pak Su, USD baru 200 lebih kurang macam tu lah. 200 lebih lah. Ambil 200 lebih kan, 200 lebih pun 0.01 pun ada orang MC kan, ramai orang MC. So itulah, kalau boleh, kalau betul-betul nak trading, nak belajar, yang pertama ilmu lah. Kalau boleh dapatkan coach lah pada saya kan. Cari cikgu yang betul-betul, yang dia boleh ajar dia dengan cara yang betul kan. Bukannya cikgu yang nak affiliate, cara yang betul kan. And then yang keduanya, kalau boleh nak gunakan first modal, nak mulakan capital tu, kalau boleh biarlah duit lebihan ke kan. Jangan bukannya duit simpanan pun jangan, saya tak recommend. Sebab ada yang pakai duit simpanan. Ada Pak Su, klien saya yang gaduh laki bini, dah dia pakai tak bincang. Allah, itu jadi satu macam kita nak cari duit lebih, tapi sebenarnya kita menekan diri kita bahawasanya dengan duit yang tu kita nak gandakan. Betul. So bila gandaan tu tak menjadi, suami isteri dah lah, kalau pakai tu berbincang dulu tak apa. Ini pakai pun ini tahu-tahu je duit dah tak ada dah kau. Sebab saya pernah berada dalam keadaan susah. So bila orang cerita pasal kesusahan tadi, saya boleh memahami benda tu. Sebab kita pun bukan orang senang. Betul kan. Saya boleh memahami kalau orang nak minta sedekah ke apa, kita boleh rasa dia memerlukan duit tu. So nasihat saya tu lah, kalau boleh, kalau nak bermula forex, kalau boleh biar ada satu, orang kata apa, duit yang betul-betul, yang orang kata apa, bukan nak duit terpijak lah Pak Su. Duit terpijak ke, atau memang duit lebih kita dah bayar semua bil, dah dari simpanan, ada lebih, okeylah aku trade lah. Betul. Orang kata apa, duit yang you willing to lose lah. Kalau macam tu kan. Sebab of course tak ada, saya rasa, saya cakap contoh diri saya bermula forex pun saya loss. Betul lah. Tapi setiap kali loss tu kita akan dapat satu ilmu. Loss ada dapat satu ilmu. Tapi saya ada method saya sendirilah. Kalau you guys nak tahu macam mana cara saya counter market ni, macam klien-klien saya, alhamdulillah dia profit tak besar, sebab bermula pun 1,500. Memang kita tahu profit tak besar, tapi konsisten tu yang saya nak. Itu je yang penting. Okey, pengalaman paling pahit sekali dalam trading dalam trading, ada lebih kurang 10 minit ke? Dalam loss tu pada saya biasa. Tapi pengalaman yang paling pahit ni, saya ada satu pengalaman paling pahit, tapi dia melibatkan partner saya seorang lagi. So orang kata apa, dapat ugutan. Ya, saya rasa biasa seorang je lah simpan pengalaman tu kot. Manis yang paling manis dalam trade. The best manis lah sampai ke hari ni, saya rasa saya dapat spend time dengan wife, dengan anak saya. Itu dia. Sebab itu sebenarnya itu goal saya sebenarnya. Daripada awal lagi kan? So untuk anak yang second ni, alhamdulillah saya boleh depan mata semua. Semua depan mata. Alhamdulillah, ya kan? Allah. Semua itu pun semua forex.
Ada rezeki kat situ macam mana? Okey, baik. Ada yang bertanya. Tadi kita dah bercakap tentang bagaimana nak bermula, dah settle Gary Low. Okey, sebab kita pun kesuntukan masa. Jadi ni daripada Faiz sekali lagi. Basic dah ada belajar dengan kawan dulu, selalu MC. Sekarang kawan pun dah tak trade. Macam mana nak cari coach? Okey. Dekat sini tuan-tuan, ni coach anda depan mata ni. Anda tengah tonton ni. Just contact je. Okey, sekarang ni apa yang Alif lakukan untuk diri Alif dan juga untuk trader di luar sana? Adakah Alif ada membuat satu kelas ataupun untuk memastikan trader-trader di luar sana mana yang zero boleh diisi dengan ilmu ataupun macam mana? Silakan. Ni ruang saya bagi kepada Alif untuk promosi. At this moment kalau ikutkan sekarang ni, saya 2 broker lah yang saya bawa sekarang ni. M Trading dengan Mokas. Sekarang tak sebut Mokas lah. Sekarang tak sebut Mokas, sekarang sebut RTC dengan MFM Security. RTC saya dia MFM Security ni dia white label kepada Mokas lah. Kan. Tapi Mokas jugalah. Cuma RTC saya IB di RTC dan IB di MFM Security. And then yang terbaru ni saya bawa M Trading lah. Alhamdulillah. Saya bawa M Trading. So tak kisahlah broker apa saya bawa sekalipun. Okay, so siapa-siapa yang rasa yang macam mana nak belajar method saya, dengan macam mana saya ajar orang, saya yang ada satu lagi the moment yang saya rasa macam saya happy. Ada ipar saya. Saya ajar melalui telefon saja. Adalah one time tu balik kampung. Balik kampung tu pun mak saya meninggal. So time tu saya ajar dia, sekejap je saya ajar dia. Tapi Alhamdulillah dia konsisten trade sampai hari ni. Astagfirullahaladzim. Kan adik ipar saya tu, saya terpanggil untuk ajar dia supaya sebab dia muda lagi 22, dah kahwin, best. Ada anak. Lepas tu dia tak ada saya cakap dengan dia, abang nak engkau trade, abang nak engkau konsisten trade supaya engkau boleh buat keluar kereta. Sebab saya kesian dengan anak buah saya. Kan. Saya nak bagi, saya tak ada. So apa yang saya ada, ilmu saya curah dekat dia. Tapi Alhamdulillah saya nampak sampai ke hari ni dia masih profit. Alhamdulillah. Pakai dengan 20 pip tu. Dia memang dia senang tau nak ajar orang yang zero knowledge ni tau. Kalau sehari 20 pip, sebulan dah berapa? Banyak tu. Kan. Kena lot besar pula. Alamak. Saya suka dia fokus dengan PJJ je. Satu pair je lah. Mana dia tak pening kepala lah. Betul. Sebab kalau kita fokus macam saya cakap tadi Pak Surah, pair ni pun penting. Satu lagi pemilihan pair, and satu lagi kena tahu pula waktu bila kita nak trade. Jangan celik-celik mata terus nak trade. Terus buka telefon tengok chart walaupun betul. Tak ada setup pun, buat ada setup. Ibarat macam kita nak pergi, katalah kita ambil contoh kedai 99 Speedmart. Kau pergi 12 tengah malam, memang dia tutup lah. Confirm lah tutup kan. So kita nak pergi pun kita kena tahu, pukul 9, pukul 10 baru dia buka, baru kita pergi. Sama juga macam trade forex, macam tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan, Alif juga ada kelas. Cuba ceritakan sikit pasal kelas tu. Saya open sebab saya sangat fleksibel. Siapa-siapa yang nak belajar dengan saya ni tak adalah ni kan kat kedai mamak pun boleh, tak ada masalah kan. Itu yang mudah. Memudahkan orang. Tak mamak. perlu nak ke hotel ke bilik seminar ke, tak. Kita lebih kepada kita tahu bukan semua orang ada akses untuk keluar ke tempat-tempat. Cuma dengan saya dikenakan charge lah. Tapi tak besar pun. Charge saya ni saya kenakan sebab saya nak bagi orang rasa dia ada komitmen. Itu saja. Betul. Sebab saya ajar anda ni adalah satu method yang insya-Allah saya tak kata dia holy grail, tapi insya-Allah dia boleh konsisten kan. Orang kata apa, merasalah USD hari-hari kalau ikut SOP saya. Sebab ini yang telah merasa USD hari-hari merasa USD saya hari-hari, sebab ini dah yang saya dah kaji, yang saya dah tengok, yang saya rasa kalau you ikut SOP ni, you akan TP lah.
bukan nak membangga, saya tak cakap teknik saya holy grail. Betul. Tapi Tak, saya faham. Dia setiap coaching dia ada jalan cara. betul. Jadi saya nampak Alif membawa kepada lebih konsisten walaupun tidak beribu pip, walaupun tak beratus pip, walaupun hanya 20 pip, lebihkan size lot, sama je, lebih kurang je. Betul Pak Su. Jadi kita pun masa untuk trade tu sekejap je. Ya, masa tu sangat sekejap. Bila kita dah capai 20 pip, 30 pip dengan lot yang kita masuk, anda dah untung $2-30 satu hari. So sebulan side income kan. Itu benda betul lah. Ada yang cikgu yang jenis itu kebiasaan cikgu itu. Okey, baik, ribuan terima kasih. Jadi kepada anda di luar sana, jangan malu-malu lah bersama dengan Alif, dan kepada Azman Yusof, insyaAllah nanti Pak Zul akan PM, kita cari dalam 5-6 orang, kita panggil lah cikgu untuk buat discussion ke personal coaching ke apa ke, no hal lah. Okey, ada kata-kata akhir daripada Alif, silakan. Kata-kata terakhir saya, siapa-siapa yang nak trade, nak belajar trade, memang saya alu-alukan lah kalau siapa yang nak belajar kan. Tak kisah dengan saya ke, dengan cikgu mana-mana ke, tapi bawakan ilmu trading tu kena betul lah. Kena betul. Dia kau macam mana, kena ikut coach tu. Kalau boleh jangan again. Kalau boleh, kalau nak berjumpa dengan coach tu, kalau boleh, kalau sebelum ni dah ada ilmu dengan cikgu lain, buang dulu. Buang dulu. Ibarat contoh, cikgu ni ada air oren, dia pula tengah bawa air Milo. Kan macam mana dia nak curah dalam cawan tu kan? Betul, kan bercampur pula. Kalau boleh buang yang itu, kita ambil bulat-bulat apa yang cikgu ataupun coach yang baru nak ajar. Itu lebih baik lah, memudahkan lagi untuk daripada kita banding-bandingkan semasa belajar. Lebih baik kita ambil dulu. Betul kan, setiap and then selalu orang kata, dia kata cikgu ni kadang-kadang cas bayar ke apa. Dulu saya bersependapat dengan diorang ni lah. Tapi selepas saya sendiri yang orang kata apa, lalu orang kata apa dalam situasi macam mana kita nak dapat, macam mana kita menghadap chart hari-hari sampai 3 pagi, kadang-kadang tak tidur kan, nak cari satu setup yang orang kata apa, yang kita boleh, macam saya mau tu pada konsisten. Okey, nak dapatkan konsisten. So bayaran yang dikenakan tu, itu adalah orang kata apa, satu, kalau boleh respect lah berapa price yang dikena, yang cikgu tu kenakan. Sebab itu mungkin daripada segi dia punya effort dia selama ni. Sebab ada setengah orang yang pertikaikan, oh mahal lah apalah kan. Tak apa, mahal cari yang murah. Masalah ada pilihan di tangan trader di luar sana. So tapi yang penting Pak Sul nak nasihatkan yang di luar sana, pastikan berilmu. Betul. Jangan anda sembrono yang seperti yang mana skamer-skamer lakukan, masuk duit akan dapat keuntungan, tak tahu apa-apa kan, itu ada skamer. Jadi belajar apa itu forex dan bagaimana untuk profit dengan kita dagangkan dengan modal kita sendiri, kita rasa keuntungan kita. Baik, ribuan terima kasih kepada Alif. Terima kasih Alif. Baik, terima kasih Pak Su. Diam tak diam. Nampak? Dah 1 jam. Kau tak perasan kan? Pun dah hilang. Relax je. Okay, thank you for sharing daripada Faiz. Dengan itu, terima kasih Alif. Saya pihak CTC ingin ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Alif berkongsikan pengalaman. Terima kasih kembali Pak Su, CTC FM. Okay, baik. Dan penonton-penonton, selepas ini bersama dengan Cikgu Aslan Hashim ataupun Nasrul Effect dalam Bicara Teknikal BBMA. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.